Sebab kalau kita tahu apa yang kita katakan kewarganegaraan ini sifatnya adalah seperti yang saya tekankan tadi, ia adalah istimewa, dan dalam keistimewaan tu ada hak asasi, ada identiti negara, ada keselamatan, okey, dan juga ada perkara berkaitan dengan apa yang kita katakan sebagai kedaulatan negara. Jadi untuk kita mengatakan stateless ini tidak akan dapat kewarganegaraan disebabkan oleh pindaan ini, pada saya itu hanyalah satu sweeping statement. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini kita bersama-sama sekali lagi minggu ini dalam podcast Cakna Jangan Pajak Otak musim ketiga episod ke-10. Minggu lepas kita ada topik yang cukup menarik berkenaan dengan GISB, dan terima kasih atas sokongan. Kita mendapat 42,000 tontonan setakat ini. Alhamdulillah, tertinggi sekali dalam 3 musim kita. Jadi hari ini kita berhasrat untuk sekali lagi mengetengahkan isu-isu semasa negara, dan hari ini topik yang dipilih ialah pindaan kewarganegaraan, terjagakah anak watan. Bersama-sama dengan kita di Konti JPO pada malam ini ialah Dr. Ikmal Hisham Mattah, pensyarah kanan Fakulti Undang-Undang UiTM Shah Alam. Apa khabar, Dok? Alhamdulillah, sihat. Ya. Jauh tak daripada tempat kerja ke sini tadi? Jauh tu dalam 1 jam jugalah. Tapi dah biasa kan. Jadi bila dah biasa tu, yalah, kita tak terasa pun sebenarnya jauh ke tidak kan. Sebab kita demi anak bangsa, demi UiTM. UiTM ya. Jadi saya pun merupakan alumnus UiTM, alumni UiTM. Satu fakulti sebenarnya kami ni ya. Fakulti Undang-Undang UiTM. Produk tahun berapa tu, Dok? Saya LLB Honors tahun 2007. 2007. Okeylah. Kita lebih kurang sama lah. Lebih kurang sama ya. Jadi hari ini kita ada cukup bertuah kerana Dr. Ikmal merupakan salah seorang pakar dalam isu perlembagaan negara. Banyak kali dipanggil untuk memberikan pandangan dan juga input ya. Dan yang paling saya rasa ramai teruja baru-baru ini, bukan teruja lah, ramai yang masih lagi tertanya-tanya ialah pindaan kehadap perlembagaan yang baru dibuat minggu lepas. Yang dicadangkan oleh Kementerian Dalam Negeri ya, berkenaan dengan peruntukan kewarganegaraan. Jadi banyaklah polemik juga. Ada yang mengatakan ini pindaan yang cukup baik untuk melindungi kedaulatan negara, dan ada juga yang mengatakan ini pindaan yang regresif ke belakang juga. Ada juga pandangan-pandangan sebegitu. Jadi malam ini kita akan kupaskan dalam podcast Jangan Pajak Otak, dan kita mulakan dengan segmen pertama, segmen kupas. Kita roll montage. Baik, Doktor. Untuk segmen pertama ni, segmen kupas ni, kita nak buka mukadimah itu, pembuka kata tu, kerana ramai yang bukannya berlatar belakangkan undang-undang, penonton kita. Biasanya kita membawa isu teknikal undang-undang atau ekonomi, tapi kita bahasakan dia membumi, marhain, supaya semua pun boleh faham, setiap lapisan masyarakat. Jadi untuk permulaan ini, kalau saya boleh, bila kita bercakap tentang kewarganegaraan, kerakyatan, konsep asasnya, bagaimana sebenarnya seorang itu boleh mendapat kewarganegaraan dan kerakyatan di Malaysia? Okey, baik. Terima kasih Liana atas jemputan ke podcast JPO. Saya berbesar hatilah di atas jemputan ini. Okey, apabila kita bicara soal kenegaraan, dia selalunya orang akan panggil kewarganegaraan ya. Kewarganegaraan, kerakyatan, nationality, citizenship, semua tu adalah istilah yang sebenarnya berkait dengan keistimewaan kita dalam sesebuah negara. Okey, so tentulah sebagai rakyat, okey, kita pertama kita harus setia kepada negara. Okey, yang kedua, of course lah, bila kita setia kepada negara, kita naklah enjoy ataupun mendapat hak-hak ataupun benefit sebagai warga negara. Okey, kita boleh pilih kerajaan yang kita nak. Okey, kita boleh bersekolah, okey, dengan percuma, okey, bekerja di sini,
even boleh hidup dan mati kita di tanah air. Okay, jadi kewarganegaraan ni dia sebenarnya satu konsep yang sangat luas. Okay, dia boleh jadi konsep undang-undang, boleh jadi konsep dalam perbincangan golongan rentan umpamanya, ataupun kita boleh katakan dia adalah satu identiti, okey, ataupun kesetiaan kita kepada negara. Jadi kalau kita bicara tentang kewarganegaraan atau kerakyatan ni, setiap orang, setiap rakyat di mana-mana negara, terutamanya di Malaysia, memang kita mengharapkan kita akan mendapat kewarganegaraan. Jadi sudah tentulah bila kita mendapat apa yang kita katakan sebagai kewarganegaraan ini, okay, kita akan rasa kita bertuah sebagai rakyat Malaysia, sebagai anak watan. Okay, kita dapat semua manfaat sebagai warga negara. Kalau kita pergi even ke luar negara pun, kita berbangga dengan identiti kita sebagai warga Malaysia. Jadi sebenarnya bila kita bicara tentang kewarganegaraan ni adalah satu topik yang sangat penting. Okey, jati diri kita sebenarnya, Liana dan semua tentang rakyat Malaysia, dan dalam masa yang sama juga dia adalah satu keistimewaan yang unik bagi sesebuah negara. Okay, kalau kita tengok negara maju, orang berebut nak jadi warga negara, UK, US, okay. Malaysia, negara yang aman, damai, okay. Menarik perhatian ataupun kita anggap sebagai orang kata berpusu-pusu orang nak datang ke Malaysia, bukan sekadar mencari rezeki, menetap terus mungkin. Okay. Itulah adalah yang kita boleh faham lah tentang konsep warga negara. Jadi kalau kita tengok dalam perlembagaan atau undang-undang yang ada, bagaimana doktor hendak huraikan secara kuasa undang-undang itu, seseorang itu boleh menjadi rakyat atau warga negara Malaysia? Apa syarat-syaratnya? Okey, pertama kita harus faham ya semua, kewarganegaraan ataupun kerakyatan ni dia termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan. Okey, perkara 14, okey, sehingga ke perkara 22. Okey, kita ada jadual pertama, jadual kedua, okey, dan apabila kita bicara tentang perkara 14 sehingga tadi saya sebut 22 kan, 30 sebenarnya. Okey, bahagian pertama dan kedua, jadual pertama dan jadual kedua. Okey, dia banyak sebenarnya provision dalam perlembagaan ni. Dia memang perlembagaan ni secara khusus dinyatakan dalam perlembagaan kita, Perlembagaan Persekutuan. Jadi sebab itulah apabila kita bicara tentang perlembagaan ni atau bicara tentang kewarganegaraan ni, sudah tentu suka atau tak suka, kita kena rujuk pada Perlembagaan Persekutuan. Dan kita ada juga kaedah-kaedah kewarganegaraan 1964. Jadi ini adalah antara undang-undang yang boleh kita bacalah tentang perlembagaan. Jadi sebab itulah apabila kita bicara tentang kewarganegaraan ini, kita harus faham dan kita harus jelas dalam kita mendapatkan status kewarganegaraan ini, dia tertakluk kepada peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan. Okey, baik, saya go through, okey, apa yang ada dalam Perlembagaan Persekutuan tentang kewarganegaraan. Baik, kita ada 4 cara untuk mendapatkan kewarganegaraan. Pertama, kuat kuasa undang-undang. Okey, kita akan dapat sekiranya kita memenuhi syarat, kita lahir di sini dan sebagainya. Okey, yang kedua adalah secara pendaftaran. Okay, kita daftar, kita pastikan yang kita memenuhi syarat-syarat yang tertentu. Okay, yang ketiga adalah proses naturalisasi. Naturalisasi ini adalah proses di mana kita sama juga kita dapat kewarganegaraan secara kita dah duduk lama, kita ada sumbangan kepada negara. Kalau kita tengok contohnya macam orang selalu petikaikan kenapa pemain bola ni dapat pemain bola ni dapat kewarganegaraan kan, itu adalah proses naturalisasi. Okey, sebabkan sumbangan dia kepada negara. Okey, dan keempat adalah percantuman wilayah, dan kita tengok macam umpamanya apabila Sabah, Sarawak dan Singapura menyertai membentuk Malaysia. Okey, jadi mereka secara automatik akan mendapat kewarganegaraan, dan sudah tentulah untuk Sabah dan Sarawak dia tertakluk kepada undang-undang anak negeri di setiap negeri masing-masing. Jadi itu yang kita boleh gambarkan sebagai kewarganegaraan, 4 kategori. Dan seterusnya kita ada juga kategori seperti pemastautin tetap. Okey, MyPR umpamanya. Okey, pemastautin tetap ni status dia adalah di bawah daripada kewarganegaraan. Okey, contoh kalau kita dah duduk di Malaysia lebih 10 tahun ke, okey, kita berhasrat untuk menetap, jadi kita apply for PR sebagai jalan untuk kita dapat kewarganegaraan. Jadi dia macam it's like
PR ni adalah untuk mendapat status apa yang kita katakan, orang kata first step to become a citizen. Jadi apabila kita dapat PR tu, of course lah kita mendapat setengah-setengah orang kata benefit. Okay. Umpamanya macam kita boleh berniaga, tapi kita tak boleh mengundi, tapi dia adalah kelebihan tertentu, tetapi tidaklah sampai tahap menjadi warga negara. Jadi ada lapisan di situ. Satu memang banyak warga negara yang mempunyai hak-hak kewarganegaraan yang ekstensif lah secara menyeluruh, boleh mengundi, boleh dapat pendidikan percuma, boleh juga membuat apa saja, beli tanah, memiliki hartanah dan sebagainya. Dan second tier itu tadi doktor mengatakan penduduk tetap. Penduduk tetap itu tiada hak untuk mengundi, tapi boleh berada dalam negara dan dalam proses juga boleh mendapat kerakyatan atau kewarganegaraan tersebut. Jadi itu dua tier. Yang ada visa pekerja dan visa belajar tu pula bagaimana? Okey, kalau doktor, mereka yang bisa belajar dan juga bekerja ni, dia tertakluk kepada peraturan-peraturan ataupun akta immigration. Okey, jadi mereka perlu berada di dalam negara ni untuk satu tempoh tertentu. Okey, dan bila mereka berada dalam satu tempoh tertentu, maka mereka akan mendapat visa. Sama lah Liana, kalau kita belajar di UK kan, kita akan apply untuk visa untuk duduk setahun, 2 tahun, 3 tahun. Okey, bila kita dapat visa tu, kita tertakluk pada undang-undang immigration. Jadi sebagai pemegang visa, kita harus kata sudah tentulah kita jaga kita punya tata kelola, kita jaga kita punya jangan buat perkara yang tak sepatut, jangan langgar undang-undang. Jadi kalau saya nak bercakap bercara orang biasalah, tahap-tahapnya, pertamanya kalau kita nak, mungkin ada hasrat untuk migrate atau berhijrah ke luar negara tu, kita mulakan dengan visa dulu. Betul. Visa pekerja ke, visa belajar ke, dan selepas tu kita dah bekerja lama, dah belajar lama, PR, baru kita minta penduduk tetap. Dan selepas itu kalau kita dah betul-betul lama dan memang tak nak balik negara asal dan sebagainya, barulah meminta kepada kewarganegaraan. Itulah levelnya. Sedikit mukadimah doktor, supaya orang senang sikit nak faham nanti pindaan-pindaan itu. Mungkin nanti yang kita kupas. Mungkin satu lagi kita tambah ialah kalau kita melancong ke negara tu, kita akan dapat visa pelawat, visa pelawat sebagainya. Itu yang paling bawah lah, kita boleh cakap. Jadi ada macam 4 level lah. 4 level ya. Visa pelawat, visa tetap untuk bekerja, lepas tu PR, pemasaran tetap, dan seterusnya warga negara. Baik. Terima kasih doktor. Itu sebagai sedikit asas perkara undang-undang tu bagi penonton dan juga saya sendiri, macam revision lah. Mentelaah balik, dah lama tak mengikuti kan undang-undang perlembagaan. Kita berbalik sekali lagi kalau bercakap tentang Malaysia dan undang-undang kewarganegaraan itu. Ada yang memperkatakan dulu Malaysia ini memegang konsep jus soli. Dan sekarang seolah-olah pindaan yang dibuat itu, yang telah diluluskan di Parlimen baru-baru ini, di Dewan Rakyat baru-baru ini, seolah-olah berginjak daripada konsep jus soli dan pergi ke sanguinis, Latin word, daripada birthright kepada blood right pula. Itu perbezaannya. Mungkin doktor nak kupas-kupaskan supaya mereka lebih, penonton dan saya sendiri boleh faham. Apabila kita nak memahami prinsip kewarganegaraan ni, dia ada 2 prinsip penting dalam perlembagaan kita. Kita mengiktiraf pertamanya jus soli. Jus soli ni, asal kita lahir di sini, kita akan dapat status kewarganegaraan. Yang kedua, jus sanguinis, berdasarkan kepada kita punya blood relationship kita. Jadi apabila 2 ini being incorporated dalam perlembagaan persekutuan, itu adalah kaedah ataupun cara untuk kita mendapat perlembagaan. Dan kalau kita nak tahu tentang sejarahnya, jus soli ni, kalau siapa yang biasa baca buku teks sejarah lah, dia akan tahu masa kita kenapa persekutuan, masa orang-orang Melayu dulu menentang Malaysian Union. Jadi bila menentang Malaysian Union, salah satu syarat semasa penubuhan Malaysian Union itu adalah memberi kewarganegaraan jus soli. Kalau kita ingat, maksudnya di situ sudah ada kebimbangan di kalangan orang Melayu bahawasanya mereka akan menjadi minoriti. Jadi dalam masa itu pun sebenarnya perbincangan tentang kewarganegaraan ini suatu yang sangat penting dan sensitif. Apabila kita nak merdeka umpamanya, Suruhanjaya Read
telah membicarakan tentang apa yang kita katakan sebagai syarat-syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan, sebahagian daripada kontrak sosial kita untuk merdeka. Dan kita bicara tentang kewarganegaraan ini, apa-apa sahaja pindaan berkaitan kewarganegaraan mesti mendapat persetujuan Majlis Raja-Raja. Jadi sudah tentu kita tahu yang pindaan baru-baru ini telah dibentangkan di Majlis Raja-Raja, dapat keputusan di Majlis Raja-Raja dan kemudian dibawa ke peringkat Parlimen, Dewan Rakyat. Okey, kita tunggu Dewan Negara lah pula kan, lepas ni akan bahas tentang pindaan ni. Okey, jadi pada saya ataupun itulah secara umumnya, kita jangan lupa dari konsep sejarah tu sendiri, kewarganegaraan masa kita nak merdeka dan sebagainya. Kontrak sosial kita memberi kewarganegaraan kepada imigran-imigran yang datang daripada China, daripada India. Okey, dan mereka adalah sebahagian daripada warga kita. Dan in return sudah tentulah kita ada kedudukan istimewa Melayu, raja-raja, bahasa Melayu sebagai syarat-syarat untuk kontrak sosial ni. Jadi itu yang kita kena faham tentang kewarganegaraan ni, sebab dia merupakan satu yang kita katakan identiti lah. Orang sanggup berperang, orang sanggup apa yang kita katakan, orang kata berjuang habis-habisan untuk mendapat kewarganegaraan tu sendiri. Jadi itu yang kita boleh gambarkan betapa pentingnya untuk pendidikan kewarganegaraan ni, Liana. Ya. Baik doktor. Jadi segmen pertama kita buka mukadimahnya untuk kita memahami konsep-konsep undang-undang mengenai kewarganegaraan. Mungkin kita boleh menginjak ke segmen kedua, segmen hadam. Kita roll montage. Baik doktor, segmen kedua ni, segmen hadam, saya rasa selalunya kita akan dive in atau lebih mendalami isu yang kita nak kupaskan. Pindaan kewarganegaraan, terjaminkah atau terjagakah hak anak-anak watan, itu yang selalu dikupaskan ya. Baru-baru ini kita sudah dimaklumkan bahawa pindaan perlembagaan ini telah pun diluluskan di Dewan Rakyat dengan 206 ahli Dewan Rakyat menyokong, termasuk 58 orang daripada anggota ahli pembangkang juga bersetuju, walaupun ada pelbagai polemik sebelum itu perbahasan, tetapi mereka bersetuju dengan pindaan. Dan mungkin untuk membuka kata segmen kedua ni, apakah pindaan signifikan yang boleh kita ketengahkan kepada penonton untuk mereka ketahui? Okey, ada beberapa pindaan yang sebenarnya dia memberi manfaat ataupun dia sebenarnya membuka satu lembaran sejarah kepada negara. Yang pertama sudah tentulah apabila kita katakan ibu boleh mewarisi kewarganegaraan daripada seorang ibu kepada anaknya. Sebab sebelum ini hanya bapa sahaja yang boleh mewarisi kewarganegaraan. Dan hari ini dalam pindaan ini yang pertama yang paling efektif ialah warga negara lelaki, wanita berhak untuk mendapat status yang sama. Jadi ini sudah tentu memenuhi apa yang kita katakan equality. Kesamaan artikel 82 dan juga kita jangan lupa kita juga adalah merupakan ahli kepada Convention CEDAW, Convention PBB yang berkaitan dengan diskriminasi terhadap wanita. Jadi ini pun sebenarnya satu perkembangan yang baik terhadap untuk menjamin kesaksamaan antara lelaki dan perempuan yang mempunyai tahap kewarganegaraan. Itu pada saya itu pindaan yang kita kena raikan. Pindaan yang kedua yang berkaitan dengan aspek apa yang kita katakan sebagai kewarganegaraan ini adalah di mana kita menukar dari segi apa kita katakan sebagai umur tu. Untuk apply ataupun dapatkan citizenship tu adalah umur daripada 21 tahun kepada 18 tahun. Dan juga ada juga pindaan berkaitan dengan status pemastautin tetap umpamanya. Status pemastautin tetap ni dia warisi kalau sebelum ini pemastautin tetap kalau ibu atau ayah, anak tidak akan automatik, anak
dulunya adalah anak akan automatik mendapat kewarganegaraan, tapi kali ini kita macam perketatkan. Okey, mereka boleh apply warga negara setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Okey, dan ada juga pandangan yang mengatakan, kalau kita dengar kan tentang ada yang kata pindaan ini bersifat regresif dan sebagainya. Ada yang kata akan mewujudkan apa yang kita katakan sebagai stateless kategori. Okey, pada saya walaupun kita katakan pindaan ini regresif, tetapi kita jangan lupa bahawasanya mauduk utama tu ialah tetap kita menjamin kesesamaan antara lelaki dan wanita. Okey, dan yang ketiga selepas pindaan yang paling penting juga yang saya ingin gambarkan adalah tentang kita letakkan kedudukan bahasa Melayu sebagai salah satu syarat mendapatkan kewarganegaraan. Saya boleh katakan dua pindaan ni sangat signifikan lah dari segi kesamaan hak antara lelaki dan wanita, yang pertama. Yang kedua dari segi bahasa Melayu. Okay, jadi pada saya perlembagaan ataupun pindaan perlembagaan baru-baru ini seharusnya kita raikan. Okay, dengan dua pindaan ini, okey, dan juga pindaan-pindaan yang bersifat prosedural yang lain, saya kira kita harus faham bahawasanya ini adalah satu perkara yang sangat bersejarah lah dalam negara kita, kerana agak sukar sebenarnya untuk kita pindah peruntukan berkaitan kewarganegaraan, sebab pertama kita perlu 2/3. Undian 2/3 tu. Okey, sebab itulah kenapa sokongan daripada kerajaan dan pembangkang itu sangat penting. Macam Liana kata tadi, ada 206. Okey, 206 dah cukup signifikan daripada berbanding 222 ahli parlimen kita. Okey, dan juga kita juga mendapat apa yang katakan perbahasan itu ada macam-macam cadangan. Okay, ada yang kata patut refer kepada jawatan kuasa, ada yang patut gitu ini dan sebagainya. Tetapi apa-apa sahaja pindaan ini, apa yang saya katakan, dia telah berjaya membuka satu lembaran barulah dari segi substantifnya, kesamaannya, identitinya yang pertama. Yang kedua adalah dari segi proseduralnya, penurunan umur itu. Okay, jadi itu adalah antara aspek-aspek yang penting. Dan juga kita jangan lupa pindaan ini juga dia memberikan macam satu contohnya macam kepada anak yang dia terbuang dan sebagainya. Okey, mereka boleh dapat kewarganegaraan dengan syarat penjaga. Okey, penjaga itu adalah warga Malaysia. Jadi kita ada macam orang kata give and take lah. Okey, satu kita ambil, kita beri, satu kita tarik. Dia pindaan perlembagaan tu dia kena macam tu. Macam tu ya. Ya, betul. Jadi saya pengalaman sendiri bila berkhidmat dengan kerajaan dulu kita buat pindaan akta dan sebagainya. Betul. Setiap pindaan akta itu sememangnya akan ada pro and cons ya. Ada setengah benda kita boleh give in, ada setengah benda kita tidak boleh give in ya. Bercakap tentang pindaan perlembagaan ini saya pun juga mengkaji sebab perlu menulis juga mengenainya kan, kita nak menyokong atau tidak. Tapi the fact that 60 saya rasa 58 orang penyokong ahli pembangkang menyokong itu, saya rasa itu satu perkara yang kita rasa maknanya ada perkara baik di dalam perlembagaan itu yang disokong. Dan saya tadi doktor telah mengatakan beberapa pindaan yang kita rasa kita perlu raikan. Yang pertamanya iaitu kesamaan jantina untuk ibu mewariskan kewarganegaraan kepada anak yang dilahirkan di luar negara. Sebelum ini hanya bapa saja. Jadi kita ada banyak saya ada berapa podcast dengan ibu-ibu ni yang saya bawa, yang mereka menghadapi pelbagai masalah untuk mendapatkan kerayatan anak mereka walaupun sudah berpisah dengan suami yang warga negara luar negara ya. Jadi itu saya rasa perlu diraikan. Namun of course dalam setiap apa saja yang kita buat akan ada kritikan, akan ada timbal balik daripada segi negativity itu. Bercakap tentang pindaan yang pertama ni, kalau kita boleh kupas lanjut ya. Memang kita raikan bahawa ia satu perkara yang dah lama ditunggu-tunggu. Saya difahamkan berpuluh tahun diperjuangkan dan kerajaan ini telah melakukannya. Kerajaan lain juga pernah berjanji, mungkin tak sempat dan sebagainya, tapi kerajaan ini telah melakukannya. Cuma ada sedikit kritikan kerana dikatakan pindaan ini tidak bersifat
ke belakang, retrospektif tidak bersifat ke belakang dan membuatkan pejuang-pejuang sekarang yang ada permohonan ni tidak terpakai dengan pindaan terbaru ini. Mungkin doktor nak kupas sedikit. Okey, baik. Saya bercakap tentang pindaan yang pertama tu lah. Betul. Kita fokus yang pertama tu. Kita fokus yang pertama ya. Okey. Tentang kesaksamaan, apa yang kita katakan kesaksamaan antara lelaki dan wanita. Okey. Maksudnya dalam keadaan sekarang selepas pindaan ini kita tahu yang kewarganegaraan itu sama ada seorang lelaki atau wanita berhak untuk pas kepada anak di bawahnya. Okey, jadi satu perkara yang kita harus faham ialah sebenarnya pindaan ini pun sebenarnya berpunca daripada kes mahkamah yang dibawa oleh kumpulan-kumpulan ibu, kan, kumpulan-kumpulan ibu sebelum ni yang tidak dapat mewarisi kewarganegaraan kepada anak mereka, especially terutamanya yang lahir di luar negara. Jadi dalam konteks ini apabila kerajaan mendengar rintihan ibu-ibu ini, sebenarnya kita sepatutnya raikan perkara itu. Kenapa kita patut raikan perkara itu? Kerana sekurang-kurangnya kerajaan sekarang mendengar rintihan ataupun aduan daripada ibu-ibu ini untuk memastikan anak-anak mereka mendapat kewarganegaraan. Kalau kita tengok ada kes di Mahkamah Tinggi dan saya difahamkan kes tu di peringkat Mahkamah Rayuan di mana apa yang kita katakan sebagai mahkamah menolak permintaan ibu-ibu ini. Jadi melalui pindaan ini sebenarnya kerajaan telah mengambil pendekatan yang sangat proaktif. Sangat proaktif dalam memastikan ibu warga negara ini akan mendapat kesaksamaan untuk mewarisi kewarganegaraan sama seperti bapa. Sebab kalau kita tahu memang undang-undang dulu kita lebihkan kepada bapa, kan, paternal rights paternal rights tu kan, daripada zaman British, kan, perempuan wanita tak boleh mendapat nama sendiri, kena ikut nama suami. Itu semua ada sejarah perundangannya. Tapi apabila masa telah berubah, kesaksamaan gender itu telah diperjuangkan oleh ramai pihak, maka ini satu kejayaan yang kita harus sama-sama raikan, kerana sekurang-kurangnya kerajaan mendengar, dan dalam kerajaan mendengar kita telah bergerak ke arah satu anjakan paradigma yang lebih baik bagi memastikan kesaksamaan wanita dengan lelaki dalam pekerjaan, dalam sektor awam dan even dalam perlembagaan itu sendiri. Jadi pada saya itu adalah sesuatu yang sangat bersejarah lah, kerana akhirnya kita mendapat kewarganegaraan itu untuk secara sama antara rata, lelaki dan wanita. Jadi bagi pemohon-pemohon yang sudah ada doktor yang memohon sebelum kelulusan pindaan ini, apa cara untuk permudahkan? Pada saya, kenapa kerajaan bersifat apa yang kita katakan prospektif itu, kehadapan kuasa kehadapan itu adalah kerana sifat undang-undang itu sendiri. Kalau kita tahu, kalau kesan retrospektif ni dia ada banyak implikasi perundangan yang lain. Jadi sebenarnya persoalan sama ada di retrospektif ataupun prospektif, sebenarnya undang-undang ni harus sifatnya prospektif. Macam contohlah macam saya mengajar undang-undang pentadbiran sebenarnya. Kalau kita kata retrospektif tu, dia pertama kalau dibenarkan pun dalam undang-undang pentadbiran, dia tak boleh bercanggah dengan Parent Act. Dan yang kedua, kita jangan lupa dalam perlembagaan kita, kalau dalam undang-undang jenayah kita tak boleh retrospektif. Jadi sebenarnya retrospektif ni adalah kesan yang sebenarnya kurang baik lah untuk undang-undang. Jadi dalam apa-apa sahaja pindaan undang-undang, dia mesti bersifat prospektif agar semua pihak akan dapat manfaatnya. Jadi persoalan apabila ada yang mengatakan kenapa undang-undang ni tak bersifat retrospektif umpamanya. Kita kena faham bahawasanya dalam apa-apa proses pembuatan undang-undang, saya tahu Liana pernah di Jabatan Peguam Negara, secara nature-nya undang-undang tu harus bersifat ke depan. Kita nak pindah perlembagaan, kita nak pindah apa sahaja, mesti ke belakang. Mesti ke depan, Jadi inilah perkara yang harus difahami, kenapa kesan undang-undang tu bersifat
apa yang kita katakan sebagai prospektif. Dan bila kita kata prospektif itu maksudnya kalaulah let's say in future ataupun sekarang, kalau mereka nak dapatkan kewarganegaraan untuk anak mereka, mereka boleh apply macam biasa. Dia tidak menghalang sebenarnya ibu bapa ni untuk mendapatkan kewarganegaraan, sebab kita harus faham kewarganegaraan ni asas kepada mendapatkan kewarganegaraan ni adalah pendaftaran dan juga dia kedudukan yang istimewa. Privilege kita. Jadi bila privilege tu, kita nak dapat privilege kan, kita kenalah berusaha sikit kan. Jadi bagi mereka yang mengkritik, mengatakan bahawa pindaan ini sepatutnya retrospektif macam doktor jelaskan tadi, sangat jarang mana-mana undang-undang itu bersifat ke belakang, kerana ia melibatkan hak-hak tertentu, takut ada penyelewengan dan sebagainya. Tetapi bagi ibu-ibu ni, saya juga ada terbaca daripada menteri sendiri yang mengatakan apa-apa saja pindaan, apa-apa saja permohonan yang dibuat sebelum pindaan dibuat akan mereka proses dalam masa setahun. Bagaimana tu prosesnya, kalau doktor boleh jelaskan maksudnya? Okey, maksudnya proses dalam kita ini lebih kepada bersifat pentadbiran lah. Okey, jadi bila dia bersifat dia tak dapat secara automatik lah. Dia tak dapat secara automatik, tapi saya nampak inisiatif atau kesungguhan kerajaan ataupun apa yang dikatakan oleh menteri itu sendiri sebenarnya sesuatu yang sangat dialu-alukan. Okey, yang penting macam saya pernah bicara sebentar tadi kan, tentang apa-apa saja permohonan kewarganegaraan ni, yang pertama yang saya selalulah pesan pada mana-mana lah yang pertama, kita kena selalu follow up lah. Kita kena pastikan permohonan kita buat, permohonan kita mengikut garis panduan yang sepatutnya, dan jangan lupa juga untuk sertakan dokumen yang betul dan sebagainya. Dan seterusnya kita tunggulah di pihak kementerian, di pihak Jabatan Pendaftaran Negara untuk menguruskan kenegaraan. Ya, betul. Baik doktor. Jadi itu satu kritikan yang saya bacalah tadi doktor telah huraikan, alhamdulillah. Cuma ada satu lagi juga isu berbangkit berkenaan dengan pindaan ke atas ibu bapa yang mempunyai status penduduk tetap. Namun pindaan ini akan membuatkan anak mereka tidak semestinya atau secara automatiknya kuasa-kuasa undang-undangnya terus dapat warga negara sekiranya dilahirkan di Malaysia. Ini untuk penduduk tetap. Tadi doktor dah jelaskan tier atau tahap-tahap status rakyat dalam negara, PR, warga negara dan sebagainya. Dan sekarang ini seolah-olah dikatakan ada pejuang-pejuang hak asasi manusia mengatakan pindaan ini nanti akan membuatkan lebih ramai mereka-mereka yang tidak mempunyai negara atau stateless person. Pandangan doktor mengenainya? Baik, saya tidaklah menolak secara total pandangan yang mereka, sebab kebanyakan mereka ni kebanyakannya on ground. Okay, mereka ke sana ke sini ataupun mereka berada di ground, mereka melihat tentang isu-isu berlaku bagi apa kesan-kesan akibat stateless. Okay, aktivis hak asasi manusia, peguam hak asasi umpamanya. Saya tak nafikan perkara tu berlaku. Ada basis lah. Ada basis, tetapi kita harus faham dalam konteks sekarang ni, isunya adalah kerajaan senantiasa berusaha untuk memastikan isu berkaitan stateless ini diselesaikan dengan cara yang lebih berkesan dan baik. Sebab itulah kenapa kita ni kadang-kadang Liana, kita tak bolehlah hanya menyalahkan satu pihak. Setengah pihak dia menyalahkan kerajaan tak buat itu dan begini. Tapi bagaimana pula dengan mereka yang contohnya mereka yang stateless ni, adakah permohonan dibuat? Nombor dua, adakah perkara tu sampai ke mengikut prosedur yang sewajarnya? Adakah mereka merujuk kepada mereka yang pakar? Okey, adakah mereka melaksanakan ataupun kita atau menyertakan dokumen-dokumen yang sepatutnya? Sebab pada saya dalam isu berkaitan dengan stateless ni, sama ada kita suka atau tidak, kita tidak boleh memberi kewarganegaraan itu secara automatik. Kerana kita faham, macam saya katakan tadi lah, kewarganegaraan tu sifatnya adalah istimewa. Jadi apabila kita nak mendapatkan satu istimewa tu, kita harus berusaha untuk mendapatkannya. Dalam masa yang sama, saya yakinlah dengan apa yang effort daripada menteri untuk menyelesaikan kes ni, saya nampak bila ada usaha-usaha daripada menteri, pegawai-pegawai KDN tu, sebenarnya dia akan
akan melihat isu stateless ni di dalam konteks yang kita nak selesaikan dengan cara yang lebih berhemah, dengan cara yang lebih baik. Sebab kalau kita tahu apa yang kita katakan kewarganegaraan ini sifatnya adalah seperti yang saya tekankan tadi, ia adalah istimewa, dan dalam keistimewaan tu ada hak asasi, ada identiti negara, ada keselamatan, okey, dan juga ada perkara berkaitan dengan apa yang kita katakan sebagai kedaulatan negara. Jadi untuk kita mengatakan stateless ini tidak akan dapat kewarganegaraan disebabkan oleh pindaan ini, pada saya itu hanyalah satu sweeping statement. Okay, itu hanyalah satu retorik. Sebab akhirnya yang kita nak ialah, ada persoalan yang pertama, adakah mereka memohon? Okey. Dan dalam masa yang sama kita juga harus faham akan kekangan birokrasi, dan juga kita harus faham tentang isu-isu keselamatan. Okay. Sudah tentulah kalau kita nak memberikan kewarganegaraan kepada stateless ni, kita perlu semak, kita perlu siasat, kita perlu tahu latar belakang, adakah mereka keluar ataupun apa sumbangan mereka kepada negara. Jadi sebenarnya pada saya dengan melalui pindaan ini, dengan mengatakan dia akan membanyakkan lagi stateless, pada saya itu hanyalah satu kenyataan yang bersifat sweeping statement ataupun kita katakan dia lebih bersifat hypothetical. Jadi doktor, kalau kita boleh nak fahamkanlah bila dikatakan mereka yang tidak bernegara ini, atau orang yang tidak bernegara, stateless person, saya selalu terbayangkan kalau stateless person ni, saya bayangkan kanak-kanak yang kita pergi di Sabah, orang bajau laut yang tak ada rumah, yang tak ada negara, mereka di perairan saja. Tapi daripada segi undang-undang tu, kalau boleh doktor kupaskan, apa sebenarnya definisi orang tidak bernegara ni? Okey, baik. Orang tidak bernegara ni sebenarnya dia ada banyak kategori. Kita harus faham. Yang tu paling penting difahami dulu. Paling penting. Sebab kadang-kadang kita ni pun sweeping juga kan. Saya pun kadang-kadang macam tu. Cuma ni stateless ni yang pertama ialah macam kita tengok komuniti yang di bajau laut di Sabah kan. Mereka ni wujud berhijrah ataupun daripada pulau ke pulau tu, even sebelum pembentukan Malaysia dengan Filipina sendiri pun. Okey, jadi mereka kata tidak berwarga negara, mereka dikatakan stateless, yang pertama. Okay. Yang kedua adalah contoh bayi yang ditinggalkan, kita tak tahu status bayi itu warga negara atau tidak, itu pun juga stateless. Okey, yang ketiga sudah tentulah disebabkan oleh perkahwinan umpamanya. Okey, ibu bapa bercerai, tak dapat trace ibu bapa dan sebagainya. Dan yang keempat ialah ketiadaan dokumen pengenalan diri. Itu yang banyak berlaku di Sabah, Sarawak, di kalangan orang asli. Jadi bila kita kata tentang stateless ni, itu yang saya katakan tadi, stateless yang bagaimana? Okey, kalau kita katakan contohnya bagi orang asli ataupun orang asal negeri Sabah dan Sarawak, okey, dalam isu begini, itu adalah langkah proaktif di antara pihak kerajaan lah, umpamanya kerajaan turun ke Padang, okey, untuk memastikan bahawasanya siasatan dilakukan, okey, ada permohonan siasat dan kita boleh bagi kewarganegaraan sekiranya syarat-syarat tertentu diperolehi. Okey, kalau ini bagi orang asal anak negeri Sabah dan Sarawak, okey, terutamanya kalau yang berjah macam bajau laut itu semua, itu adalah melibatkan kerajaan negeri Sabah itu sendiri juga. Sebab kita harus faham dalam aspek kewarganegaraan ni, dia bukan hanya kerajaan persekutuan sahaja ya. Dia kena ada kerajaan, perlibatan kerajaan negeri Sabah dan Sarawak. Tamanya nak mendefinisikan anak negeri itu sendiri kan, tafsirannya itu. Macam kalau kita menafsirkan apa itu Melayu lah dalam perlembagaan kan. Nak masuk UiTM apa syarat je kan, Melayu, Bumi Putra. Jadi sama juga dengan kewarganegaraan. Jadi bila kita katakan stateless ni, kita harus faham kategori pertama, kategori apa. Okey, dan yang kedua, apabila kita mengatakan mereka itu stateless, adakah inisiatif atau usaha-usaha daripada aktivis ataupun daripada mana-mana orang-orang perseorangan untuk memastikan mereka ini mendapat kewarganegaraan? Yang dengan kedua, permohonan dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah inisiatif kerajaan. Dan saya percaya apa yang diucapkan oleh Menteri dalam perbahasan Parlimen Pindaan Perlembagaan baru-baru ini, saya percaya dengan SOP
SOP yang diperkenalkan apa semua, insya-Allah perkara tu boleh diselesaikan secara administratif. Cuma perlu ada bersifat apa yang kita katakan proaktif lah, antara kedua-dua pihak, proaktif di pihak kerajaan dan juga usaha yang tidak jemu daripada aktivis dan juga mereka yang fight untuk stateless ni. Dan saya juga pernah menulis juga di dalam X dan juga Facebook berkenaan dengan isu kewarganegaraan ini, cuba untuk menghuraikan pembinaan yang dibuat. Ya, of course kita puji, tetapi ada juga isu percanggahan antara kita hendak melindungi kedaulatan negara, keselamatan negara, tidak boleh memberi kewarganegaraan itu sewenang-wenangnya, ya, tidak boleh, sebab itu satu hak istimewa, privilege macam yang Doktor cakapkan tadi. Tetapi ada juga timbal baliknya bila kita terlampau strict atau tegas dan sebagainya. Ada pejuang-pejuang hak asasi juga mengatakan kena tengok juga hak asasi mereka-mereka yang sudah lama tinggal di sini tapi tidak dapat warga negara. Jadi ada itu imbang balik itu yang perlu ditekankan di sini. Kita berbalik kepada isu pindaan kedua tadi berkenaan dengan PR, ya, Doktor, ya. Bila ibu bapa itu kedua-duanya PR, ya, penduduk tetap. Sekarang pindaan yang dibuat ini membolehkan kerajaan menetapkan anak-anak mereka walaupun lahir dalam Malaysia tidak secara automatik akan mendapat warga negara. Tidak secara automatik. Dia akan mengikut warga negara ibu bapa mereka yang PR tadi, penduduk tetap, ya. Jadi saya nak faham, kalau ini dikatakan regresif, bagaimana pula dengan undang-undang negara luar, sebagai contohnya negara-negara serantau di ASEAN? Okey. Sebenarnya kalau kita lihat berbalik kepada persoalan undang-undang berkaitan dengan pemastautin tetap ni, kita harus faham apabila seseorang itu mendapat tahap pemastautin tetap, dia adalah langkah untuk mendapatkan citizenship kenegaraan. Jadi dengan pindaan yang baru ini, anak kepada warga pemastautin tetap itu tidak mendapat automatik secara citizenship. Ini pada saya adalah satu yang kita boleh katakan sebagai mekanisme kawalan. Sebab kita harus faham undang-undang kewarganegaraan ni sudah berubah. Dulu mungkin masa pembentukan Malaysia ramai yang lahir di luar, yang orang kata apa, yang duduk di negara-negara di luar, okey, yang masuk ke Malaysia dan sebagainya. Tapi apabila sampai satu peringkat tertentu, apabila mereka ini mendapat status PR umpamanya, okey, anak mereka, okey, akan mewarisi perkara yang akan mewarisi status mereka sendiri. Pada saya itu tidak bermakna kita menafikan hak mereka untuk mendapat warga negara. Sebab pada saya apabila mereka dapat umur contohnya 18 tahun, apabila umur mereka 18 tahun, mereka boleh pilih untuk menjadi warga negara Malaysia. Okey, dan dalam masa yang sama dia terpulang kepada ibu atau bapa. Maksudnya kita berikan hak itu kepada ibu dan bapa untuk menentukan mereka. Okey, bukannya kerajaan, keputusan itu di pihak kerajaan. Itu ibu bapa pemastautin tetap ini boleh pilih anaknya mahu lahir di mana dan sebagainya. Sebab itulah ada orang cakap kata, okey, kalau nak anak ni negara ni, dia kena lahir dekat negara ini dan sebagainya. Sebab itulah pada saya dengan pindaan ini ialah dia satu mekanisme kawalan lah. Maksudnya kita memastikan, macam saya katakan tadi lah, kewarganegaraan ini adalah satu privilege. Dia bila privilege ni, kita tak boleh berkompromi dengan terlalu. Macam kita dah, kita ada imbangan, tarik tali dan sebagainya. Jadi kita harus faham apabila pindaan ini berlaku, dia bukanlah bersifat regresif pada saya. Dia hanya sebagai satu mekanisme kawalan untuk memastikan tidak ada apa yang kita katakan sebagai salah guna lah, abuse kan? Ataupun abuse, ataupun mungkin macam kita katakanlah, kita nak memastikan mereka yang PR ini konsisten dan terus apply warga negara dan seterusnya boleh menyumbang kepada pembangunan negara. Itu yang kita nak lihat sebenarnya, Liana. Baik, itu bercakap tentang pindaan yang kedua yang tadi Doktor kupaskan berkenaan dengan PR dan jadi saya nak fahamlah, kalau tak dapat warga negara pun anak itu masih lagi mendapat PR status, masih PR status dan mungkin lagi boleh merayu atau memohon seterusnya untuk menjadi warga negara.
kalau berkahwin dengan anak watan pun boleh juga memohon daripada sudut itu. Boleh, tak ada boleh, masalah. tak ada masalah. Pada saya tak ada masalah. Baik, ada satu lagi pindaan doktor yang saya nampak. Tadi doktor memuji pindaan ini yang ada aspek kesetiaan kepada negara. Ada dua aspek di situ. Satunya ialah taat setia, sumpah taat setia. Kalau anda berumur 18 tahun memohon jadi warga negara, wajib melafazkan sumpah taat setia kepada negara itu. Kalau tak lafaz taat setia dalam masa saya rasa 48 bulan kewarganegaraan itu terbatal. Itu saya rasa perlu dipuji. Ya, jarang diadakan sebelum ini tapi telah diadakan sejajar dengan negara-negara maju di luar sana. Yang keduanya ialah berkenaan dengan berbahasa kebangsaan, itu fasih berbahasa kebangsaan. Cuma saya baca pindaan itu, ia terpakai hanya kepada isteri warga negara. Saya nak faham, adakah suami kalau dia suami foreign husband, mereka tidak perlu berbahasa kebangsaan, atau itu peruntukan yang telah sedia ada dalam perlembagaan? Pada saya peruntukan tentang bahasa ini, saya difahamkan dia untuk isteri. Tapi saya mendapat maklum perkara ini sebab kita harus tahu yang apa sahaja syarat ataupun asas kepada bahasa Melayu ini, baik mana pun, dia adalah bergantung kepada kerajaan untuk menentukan. Kerajaan berhak untuk menentukan sama ada seseorang pemohon itu adalah berhak untuk mendapat kewarganegaraan dengan syarat lulus ujian bahasa Melayu. Dalam keadaan sekarang kita mengatakan ujian bahasa Melayu. Mungkin juga in future mungkin ada syarat-syarat yang lain akan dimasukkan. Jadi pada saya, walaupun mungkin untuk isteri, untuk ayah, untuk suami, tetapi meletakkan syarat bahasa Melayu ni sebenarnya adalah satu titik tolak kepada kita untuk memastikan bahawasanya siapa saja yang apply untuk warga negara itu mesti fasih berbahasa Melayu. Terutamanya kalau kita katakan suami lah, dia berkahwin, dia dapat memastikan isterinya mampu bertutur bahasa Melayu, dan mana-mana warga pun dia boleh bertutur dalam bahasa Melayu, melepaskan ikrar taat setia. Sebab itu pada saya adalah satu stepping stone untuk kita memasukkan elemen identiti. Elemen identiti, elemen apa yang kita katakan sebagai fasih berbahasa Melayu. Sebab kita tahu banyak isu yang selalu dibahaskan di luar. Kenapa orang ni dah lama dapat warga negara tapi tak fasih bercakap bahasa Melayu? Tapi sekurang-kurangnya dengan pindaan ini yang dilakukan oleh kerajaan ini, usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu itu dapat dijalankan ataupun berhasil dengan lebih baik. Walaupun mungkin ada hiccup sana dan sini, kita faham dalam aspek pindaan undang-undang ni mungkin ada terlepas pandang, ada terkurang itu. Jadi pada saya kita harus positif lah terhadap pindaan ni. Saya juga tertarik tadi kita bercakap tentang pihak isteri kena fasih bahasa Melayu, yang pihak suami saya pun tak tahu statusnya bagaimana dalam perlembagaan. Saya harap terpakai kepada dua-dua supaya kesesamaan jantina itu. Ada juga satu peruntukan di dalam pindaan ini yang menyentuh berkenaan dengan kahwin kontrak. Kahwin kontrak. Kalau doktor boleh kupaskan. Kahwin kontrak ni selalu ni daripada pengetahuan saya lah. Kita kadang-kadang kita tak nak kalau orang macam contohnya kita bincang tentang pelucutan warga negara selepas bercerai, sekiranya bercerai dengan pasangan Malaysia. Pada saya ini adalah lebih kepada mekanisme kawalan lah, kan, sebab kita tahu ada pihak yang kadang-kadang dia berkahwin dengan warga Malaysia untuk mendapatkan sesuatu. Jadi bila dah dapat, cerai, kan. Jadi perkara tu dia akan menjadi satu masalah di kemudian hari. Jadi pelucutan itu terpakai sekiranya bercerai tetapi dia bukanlah secara automatik. Kerana apa? Kerana
dalam aspek itu sebelum seseorang itu dilucutkan kewarganegaraan, dia ada syarat-syarat proses-proses tertentu yang saya difahamkan dimasukkan juga dalam pindaan perlembagaan ni. Bermakna dalam keadaan-keadaan tertentu pelucutan itu tidak boleh dilakukan sekiranya ada perkara-perkara begini. Ada syarat-syarat perlu didengar, dan juga dalam masa yang sama sekiranya contoh dia ada liability ataupun apa sahaja yang menyebabkan kita tak boleh lucut, kita jangan lucutkan warganegaraan. Jadi sebenarnya isu kewarganegaraan ni sebenarnya macam tadilah, dia sangat teknikal. Okey, itu pindaan itu ini dan sebagainya. Tapi pada saya bila cakap tentang perkahwinan kontrak tu, itu satu perkara yang sebab itulah kenapa ada perlucutan kewarganegaraan tu. Itu saya selalu kita tengok cerita-cerita di Hollywood ya, ada yang berkahwin untuk dapat green card. Ya, betul. Kan, yang itu contoh-contohnya. Dan saya ingat di Malaysia juga ada peruntukan yang sama, tetapi baru saya tahu dimasukkan kahwin kontrak itu tidak dibenarkan hanya semata-mata untuk dapat kewarganegaraan. Sekiranya didapati bercerai dalam tempoh 2 tahun, maksudnya anda ada niat ke situ dan ada kemungkinannya dilucutkan hak sebagai warga negara. Jadi saya rasa itu kita dah tengok negara luar lakukannya, di Malaysia pula baru saja dimasukkan. Bercakap tentang pindaan yang terakhir, kalau saya boleh nak kupaskan sebelum kita menginjak ke segmen ketiga, doktor, anak atau bayi yang ditinggalkan juga ada satu peruntukan khas, saya difahamkan. Dan ini saya rasa kurang diperkatakan, sebab mereka ramai pengkritik yang lebih memfokuskan regresif sebab stateless itu. Tetapi yang ini saya rasa cukup tertarik kerana kerajaan mengadakan satu peruntukan untuk menolong bayi-bayi yang ditinggalkan untuk mendapat warga negara. Bagaimana kalau boleh doktor kupaskan? Yang foundling babies ni kan, yang tidak dijumpai, yang ditinggalkan, mereka akan mendapat kewarganegaraan dengan syarat mereka mempunyai penjaga ibu yang merupakan warga negara. Jadi kalau kita lihat dalam peruntukan ini, sebenarnya ini pun sebenarnya satu pendekatan di mana kerajaan memberikan kewarganegaraan kepada kanak-kanak yang tidak berdosa. Okey, kita tahu pembuangan bayi berlaku dan sebagainya, ada berlaku masalah itu dan ini kan, tentang foundling babies ni. Kalau kita pernah terbaca sebelum ni, ada bayi yang ditinggalkan kepada ibu berbangsa Cina yang warga Malaysia, terpaksa fight untuk mendapatkan kewarganegaraan. Akhirnya untuk dapat masuk universiti baru dapat kewarganegaraan. Jadi sebenarnya dengan adanya peruntukan ini, sekurang-kurangnya dia membuka ruang. Macam saya katakan tadilah, ada hak yang kita berikan sebab kita tahu bayi ini tak berdosa. Okey, jadi bila bayi yang tak berdosa, sekurang-kurangnya kerajaan faham, kerajaan tahu yang mereka boleh mendapat kewarganegaraan dengan syarat mereka ini dijaga dengan baik oleh ibunya. Dan sudah tentulah bila kita cakap dijaga dengan baik ini, sudah tentu sebelum mendapat kewarganegaraan tu ada proses pengangkatan yang perlu dia lakukan. Jadi berdasarkan kepada semakan dan sebagainya tu, kanak-kanak ini dalam satu tempoh mereka akan mendapat kewarganegaraan. Jadi bila mereka dapat kewarganegaraan, mereka boleh pergi ke sekolah, mereka boleh dapat benefit seperti citizen dan sebagainya. Jadi ini pun satu pindaan yang sangat-sangat, pada saya sangat baiklah untuk diperkenalkan. Baik doktor, soalan terakhir untuk segmen ini, kritikan-kritikan yang mengatakan pindaan ini merupakan satu pindaan yang regresif ke belakang, apa orang cakap, lapuk di zaman sepatutnya tidak boleh dibuat ya. Tetapi kalau nak saya bertanya lah, pindaan yang telah diluluskan ini kalau dibandingkan dengan best practices di peringkat international, practice atau apa itu dikatakan SOP terbaik antarabangsa, pindaan terbaik antarabangsa berbanding dengan negara-negara luar. Bagaimana Malaysia sekarang, kalau doktor boleh kupaskan? Okey, baik. Kalau dibandingkan dengan negara-negara luar, sebenarnya negara-negara maju sebenarnya lebih ketat lagi syarat-syarat kewarganegaraan. Bukan sekadar syarat kewarganegaraan sahaja, tetapi juga syarat-syarat untuk mendapatkan visa, untuk mendapatkan status PR. Kan, kalau Diana pun pernah belajar, kita pun pernah belajar di UK kan, kita tahu ada apa kata
Taiwan, Tai 2, Tai 3, ada beberapa syarat yang kita nak penuhi dan sebagainya sebelum mendapat kewarganegaraan. Jadi pada saya Malaysia juga seharusnya mengambil pendekatan sama seperti negara-negara maju yang lain. Okey, mengimbangi antara tuntutan kewarganegaraan ni dari segi pertama hak asasi. Okey, kita bagi kepada mereka yang sewajarnya. Okey, anak warga, okey, lelaki dan wanita warga mewarisi kepada anak dia, dan kita jangan lupa warisan ini pun hanya untuk satu generasi je dalam pindaan perlembagaan yang baru ni. Okey, dan yang kedua adalah untuk memastikan identiti negara itu terpelihara, syarat bahasa Melayu umpamanya. Okey, dan yang ketiga adalah dari segi keselamatan, dari segi apa yang kita katakan kedaulatan negara. Jadi sebenarnya pengimbangan di antara keempat-empat ni lah yang saya katakan, hak asasi, kedaulatan, okey, identiti, okey, dan juga kita katakan tentang keselamatan itu sendiri. Jadi sebenarnya dengan keempat-empat ini saya rasa perlu ada satu imbangan. Dan dalam masa yang imbang tu, maksudnya ada kita beri, ada juga mekanisme kawalan. Itu yang sebenarnya pindaan perlembagaan ini cuba wujudkan. Dia ada imbangan tentang hak. Okey, satu segi kita bagi kewarganegaraan ni dalam perspektif hak asasi. Okey, dari satu segi adalah kita memastikan identiti kedaulatan kita dapat dipertahankan. Jadi untuk mengatakan ini adalah sesuatu yang regresif pada saya tidak tepat dah. Okey, kita harus puji sebenarnya usaha kerajaan, sebab bukan mudah nak pindah perlembagaan berkaitan kewarganegaraan ni. Kita tahu prosedurnya, kita tahu peruntukan perlembagaannya, perkara 159, kita katakan tentang untuk dirujuk kepada Majlis Raja-Raja. Jadi untuk mengatakan itu hanyalah regresif, pada saya satu yang tidak tepat lah, dan kadang-kadang saya kata tidak adil juga. Okey, sebab kita tahu usaha daripada pihak menteri, pihak kerajaan tu sebenarnya sangat patut dialu-alukan, dan dia merupakan satu sejarah sebenarnya kepada negara kita. Dah lama pun ditunggu-tunggu. Dah lama ditunggu-tunggu, dan juga dia satu perkembangan yang baik dalam aspek orang kata perkembangan tentang undang-undang berkaitan kewarganegaraan di Malaysia itu sendiri. Ya. Baik doktor, itu dia segmen kedua kita. Mungkin kita teruskan lagi doktor untuk segmen terakhir, segmen ketiga kita, segmen cadang kita, lower montage. Baik doktor, untuk segmen ketiga ni, segmen cadang, saya rasa selalunya kita dah kupas, kita dah hadam isu, ada juga kita memberi pandangan-pandangan yang sedikit berbeza ya, untuk penambahbaikan. Untuk yang terakhir ni, segmen terakhir, soalan saya kepada doktor, adakah apa-apa elemen atau apa-apa cara yang boleh doktor lontarkan kepada kerajaan untuk pastikan pelaksanaan undang-undang ni dibuat dengan baik? Sebab selalunya kita ni undang-undang cantik. Ya, betul. SOP cantik, polisi cantik, tapi bila tentang pelaksanaan, red tape, sebagainya akan membuatkan satu undang-undang yang cantik itu menjadi buruk. Pandangan doktor? Okey, saya sebenarnya, Liana, ada beberapa cadangan lah selepas daripada pindaan perlembagaan ni. Okey, perlembagaan yang bersejarah ni, yang pertama saya ingin mencadangkan supaya tindakan proaktif lah di pihak KDN, di pihak kerajaan untuk mengatasi isu yang dikatakan stateless ni. Okey, sebab ada tuduhan-tuduhan mengatakan pindaan ini regresif dan sebagainya. Bagaimana kerajaan membuktikan? Pertama, mereka harus bersifat proaktif, mereka harus turun ke kampung-kampung, ke pedalaman untuk memastikan mereka yang stateless dalam kategori yang bona fide inilah, yang berniat baik ni, mendapat kewarganegaraan. Itu tindakan dari segi pentadbiran, dari segi administratif untuk isu berkaitan dengan stateless. Yang pertama. Okey, yang kedua pada saya ialah barangkali mungkin ini cadangan peribadi saya lah. Okey, kita ada kaedah-kaedah kewarganegaraan 1964. Jadi menerusi pindaan perlembagaan ini, mungkin juga apa yang kerajaan boleh perkenalkan ialah kita mewujudkan satu akta kewarganegaraan. Okey, akta kewarganegaraan ni kita boleh spesifik tentang apa syarat-syarat untuk menjadi warga negara, apa ujian-ujian yang perlu dilakukan. Okey, kita dah pindah syarat berbahasa Melayu. Mungkin dalam akta yang baru, mungkin juga kita letakkan syarat itu kepada mereka yang sepatutnya
Macam bila Liana kata tadi tentang suami, tentang anak ataupun mana-mana kategori. Tambahan pula selain daripada ujian bahasa Melayu juga, sebab dalam pindaan tu dia tahu mempunyai pengetahuan dalam bahasa Melayu. Mungkin dalam kita ada akta, kita boleh expand kepada ujian bahasa, sama ada kefasihan. Mungkin ada yang bertulis, ada yang tengok visual. Okey, boleh juga seperti negara-negara maju yang lain, mereka ada ujian berkaitan dengan budaya. Okey, sebab apabila mereka mahu menjadi warga negara, contohnya kalau kita pergi ke Australia, ke UK, even ke Singapura pun, mereka bukan sekadar harus tahu berbahasa, tetapi juga harus tahu tentang budaya negara tu. Dari ujian itu yang akan menjadikan mereka faham, mereka tahu apa yang patut dibuat bila berada dalam negara tu, menumpahkan taat setia mereka yang tidak berbelah bagi. Mereka rasa bangga dengan status negara mereka, walau apa sahaja jadi, walau apa pun konflik, sama ada dia Islam, bukan Islam, ataupun daripada pelbagai agama, bangsa, ras, keturunan, mereka rasa berbangga mereka berada di dalam negara itu. Jadi saya kira cadangan dari segi untuk expand kepada akta dan juga dari segi pendekatan administratif itu perlu dilakukan supaya ada, sekali lagi saya kata, ada imbangan antara yang berada cantik di dalam teks undang-undang, dalam perlembagaan, dalam akta, dan juga pelaksanaan tu. Jadi bila ada ni, tentulah sistem kita boleh menjadi lebih baik dan akhirnya kita boleh rasa berbangga kerana kita menjadi warga negara Malaysia tercinta. Okay. Ya. Doktor, sangat-sangat, saya rasa sangat-sangat on point tadi untuk mengakhiri apa yang doktor katakan tadi berkenaan dengan pindaan perlembagaan. Cuma saya rasa saya cuba membawa aktivis-aktivis juga yang mempunyai input-input berlainan untuk bersama-sama dengan kita. Podcast ni podcast Jangan Panjat Otak. Tapi tak dapat minggu ini, kita mungkin akan dapat minggu-minggu seterusnya. Tapi terima kasih diberikan kepada Dr. Ikmal Isha Mattah kerana bersama-sama dengan kita malam ini. Pelbagai input diberi, banyak yang saya belajar juga dalam mentinggalkan undang-undang perlembagaan ini, terutamanya berkenaan dengan kewarganegaraan yang memang doktor katakan tadi sensitif kerana melibatkan kedaulatan dan privilege itu atau hak-hak istimewa rakyat itu tidak boleh diberikan secara sewenang-wenangnya. Baik doktor, terima kasih atas input yang diberi. Mungkin kita boleh panggil lagi lagi meriah saya rasa nanti, sebab doktor ni memang raikan pindaan ini dengan sedikit cadangan untuk implementasi, tapi banyak juga pujian diberikan kepada kerajaan atas usaha ini. Namun demikian, kalau kita ada masa lagi, insya-Allah lagi 2-3 minggu, kita boleh bawa juga aktivis atau mereka yang ada juga input berlainan, boleh sama-sama kita kupaskan bersekali dalam podcast Jangan Pajak Otak. Cuma yang pertama ni saya rasa perlu kita keluarkan dahulu asas pindaan, apa sebenarnya konsep yang betul, supaya tidak boleh sewenang-wenangnya diseleweng minda rakyat itu berkenaan dengan ni. Walau demikian, terima kasih kepada penonton yang menonton. Kita insya-Allah berjumpa lagi minggu depan. Mana baik kita sokong, mana salah kita bantah. Dapat saya Liana Marzuki dan Doktor, silakan. Okey. Terima kasih sekali lagi kerana menjemput saya, dan insya-Allah apa-apa sahaja perkongsian ataupun apa-apa sahaja pandangan kita alu-alukanlah. Itu saja saya rasa. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.